Bila semayang tuan-tuan ya, semayang jemaah dengan ringkas ya, masa begitu cepat, 8.10 dah masuk isyak. Bila semayang tuan-tuan, 3 perkara ni tuan-tuan jangan buat. Semayang berjamaah. Sebab banyak kita memang dituntut semayang berjamaah. Semayang jemaah ni melebihi 27 darjat Nabi sebut. Jadi 3 perkara jangan tuan-tuan buat. Yang pertama, jangan mendahului imam. Mendahului imam. Ini saya yakin ini ramai tak buat lah. Bila dia mendahului imam, siapa jadi imam? Siapa jadi makmum? Dia pula lebih laju daripada imam. Ini jarang orang buat. Tapi kadang-kadang ada juga. Dia terlampau laju sangat, dia dulu sujud. Imam baru turun, dia sujud. Kerana dia tidak berhati-hati tadi. Jadi itu, kalau sekali kita buat, mendahului imam, semayang terus batal. Semayang makmum tadi terus batal. Contoh, bila imam mengangkat takbir atau ihram, bila Nabi imam angkat takbir ihram, Allahu Akbar. Jadi imam bila dia masuk solat tu, waktu bila dia sebut bar tu, bila bar tu dia dah masuk solat. Jadi bila imam takbir, kita kat belakang jangan angkat takbir ni, jangan. Jadi bila nak angkat, bila imam kata bar, selepas sedetik bar imam tu, barulah kita angkat. Kerana bila nak takbir atau ihram ni, maksudnya mula-mula nak masuk solat. Takbiratul ihram adalah takbir mula-mula nak masuk solat. Manakala salam adalah nak keluar daripada semayang, nak keluar solat. Jadi bila nak masuk semayang, bagi imam masuk dulu. Jadi imam masuk bila disebut bar, Allahu Akbar, dia dah masuk. Barulah kita kat belakang, Allahu Akbar. Yang ni ramai buat. Ini betul. Alhamdulillah. Semua buat macam itulah. Jangan kita buat sama dengan imam macam ni. Imam kata Allahu Akbar, Allahu kata, imam baru sebut Allahu, kita pun kat belakang Allahu. Kalau buat begitu batal semayang. Kenapa batal? Imam belum masuk semayang lagi. Imam baru sebut Allahu. Saya sebut tadi, imam masuk semayang bila sebut Allahu Akbar. Lepas bar tu barulah kita angkat. Kalau Allahu, kita buat Allahu, mana semayang makmum batal. Kerana imam belum masuk semayang. Bila nak ikut imam, imam ni dia menjadi ikutan para makmum. Nabi sebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam itu dijadikan sebagai ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya. Menyalahi maknanya jangan kamu sama dengan dia, jangan kamu potong dia. Jadi maknanya bila imam takbir, jangan kita takbir lagi. Ataupun bila imam kata Allahu Akbar, belum bar lagi, kita pun kat belakang Allahu ini pun batal. Tak boleh. Jadi pastikan bila nak ikut imam, imam masuk semayang dulu. Apabila disebut bar, barulah kita belakang Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama, jangan mendahului imam. Maknanya jangan kita masuk dulu. Tengah tu Allahu Akbar, imam baru nak angkat, dia dah masuk dulu. Ini terus batal. Tapi dia tak tahu batal. Dia ingat sah. Ini masalah. Bila dia tak ada ilmu, buat sesuatu akan batal. Baik, yang pertama ni jarang orang buat lah. Dia masuk dulu semayang, imam kemudian jarang. Kata-kata saya tengok jarang. Yang nombor 2 ni ramai orang buat. Jangan menyamai imam. Ini jangan sama dengan imam. Kerana kalau kita sekali sama dengan imam, dalam semayang ni ada 13 rukun. Mana-mana rukun kita sama dengan imam, sama maksud dia, imam tu belum sempurna dia punya pergerakan dia, kita dah bergerak. Sekali kalau sekali kita buat, maka luputlah pahala jamaah. Ini yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, semua berlandaskan hadis Nabi. Nabi menyebut, "Idza kabbara imamu fakabbiru." Apabila imam telah bertakbir, barulah kamu takbir. Disebut telah. Telah tu mana imam buat dulu. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam telah rukuk, baru kamu rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud, barulah kamu sujud. Mana imam kena buat dulu. Jangan sama dengan imam. Baik, yang kedua ni saya sebut jangan sama. Sekali sama, luput pahala jamaah, semayang sah, tapi dapat satu je pahalanya.
pahala sembahyang seorang. Itu sekali. Kalau 2 kali dia sama dengan imam, contohnya dalam rukuk dia sama dengan imam, kemudian dalam sujud pula sama dengan imam, dah 2 kali kan? 2 kali batal sembahyang makmum. Batal. Itu berapa ramai orang yang tak tahu dia bergerak sama dengan imam. Contoh saya nak tunjuk bergerak sama dengan imam macam ni. Selalunya dalam rukun fi'li yang dalam sembahyang tuan-tuan dia ada 3 rukun. Pertama dipanggil rukun qauli, rukun ucapan. Kita baca kan, sebut Allahu Akbar, bacaan Fatihah dan sebagainya. Qauli ni ucapan. Yang kedua rukun qalbi. Qalbi ni niat di dalam hati. Kita niat lintasan dalam hati. Dan yang ketiga rukun fi'li. Yang fi'li paling banyak dalam sembahyang. Jadi rukun fi'li ni tuan-tuan, kita jangan mendahului ataupun menyamai imam. Contoh, bila imam rukuk, imam kata Allahu Akbar, biar dia rukuk sempurna tu Allahu Akbar, dia dah diam kan? Maka dia dah diam, dia dah sebut bar, barulah kita kat belakang Allahu Akbar. Jangan semasa dia Allah baru turun, kita pun angkat tangan Allah juga. Dah sama. Sama ni tak semestinya macam patuk ayam tu. Patuk ayam tu memang sama, sebiji sama. Ini tak. Imam baru tunduk, kita pun bergerak juga. Itu dianggap sama. Kerana imam belum sempurna rukuk dia. Dia sedang rukuk. Bila dia sedang rukuk, kita jangan bergerak lagi. Jadi bila nak bergerak, bila dia sebut bar Allahu Akbar, dia dah sama kan? Dia diam. Barulah kita Allahu Akbar. Kemudian imam pula. Ni pun bila belajar bab sembahyang ni, makmum dengan imam kena ada pengetahuan. Imam pula masa dia sebut, dia mesti sama dengan perbuatan dia. Dia angkat tangan macam ni, angkat takbir. Allahu Akbar. Bila dia angkat, suara pun keluar. Allahu Akbar. Jadi tak mahu yang macam ni. Dia angkat dulu, suara kemudian. Contoh, Allahu Akbar. Ada tak imam macam ni? Ada. Dia angkat dulu, maknanya perbuatan dulu. Allahu Akbar, baru keluar suara. Ataupun suara dulu. Ini yang kurang tepat. Suara dulu. Dia macam ni. Allahu Akbar. Baru dia angkat. Dia tak sama. Ini dipanggil cakap tak serupa bikin tak serupa cakap. Dia tak sama. Sembahyang yang Nabi tunjuk sama semuanya. Maknanya bila dia angkat, suara keluar. Allahu Akbar. Bila sebut bar, tangan pun dah sampai kat sini. Jadi baru tidak mengelirukan makmum. Muslimat kat belakang kan, muslimat panduan ni dia dengar bar imam tu. Bila imam rukuk Allahu Akbar, makmum muslimat kata imam ni dah rukuk dah, padahal masa tu imam baru bergerak. Ini kesalahan imam. Imam suara dia tak sama dengan perbuatan dia. Jadi maknanya yang kedua, jangan menyamai imam, jangan sama dengan imam. Kalau sekali luput pahala jamaah, 2 kali batal sembahyang. Kita jangan menyamai imam. Baik. Yang ketiga, ini pun penting juga, jangan kita ketinggalan daripada imam. Ketinggalan mana imam ni? Imam dah rukuk, kita belum lagi rukuk-rukuk. Kalau tertinggal satu rukun fi'li, maka luput pahala jamaah, sama macam yang sama tadi. Dan sekiranya tinggal 2 rukun daripada imam, maka batal lah sembahyang makmum. Contoh yang batal saya nak tunjuk. Baik. Dia yang batal tu kalau melebihi 2 rukun imam berturut-turut. Contoh, imam rukuk, imam Allahu Akbar, imam dah rukuk lah, imam telah melakukan rukun fi'li yang pertama. Rukun fi'li mula-mula dia rukuk. Fi'li ni perbuatan, rukuk. Yang lain-lain tu ucapan hati kan. Ini dalam mazhab kita dia kira rukuk rukun fi'li yang pertama. Okey. Jadi bila dah rukuk, imam dah buat satu rukun. Lepas rukuk imam buat apa? Iktidal lah. Iktidal dah masuk rukun yang kedua. Katalah makmum tadi dia belum lagi rukuk-rukuk, kerana dia nak menghabiskan bacaan sunat surah, kata dia nak baca surah. Kebetulan surah panjang pula, surah Al-Kahfi dia baca kan. Dia tak tahu dia nak habiskan juga. Jadi imam dah rukuk, satu rukun lah. Kemudian iktidal, belum dah rukun yang kedua. Sekiranya imam sujud, dia sujud dahi imam sampai tempat sujud, dia dah masuk rukun yang ketiga. Bila imam dahi dia sampai tempat sujud, makmum yang belakang tadi belum lagi rukuk-rukuk, batal sembahyang makmum. Sembahyang makmum tadi batal.
Kerana dah tertinggal. Jadi semayang ni, solat ni tak boleh mendahului, tak boleh, sama tak boleh, tertinggal pun tak boleh. Jadi kena ikut imam tu betul-betul. Ikut pula tak boleh sama dengan imam. Bagi imam buat dulu, baru kita buat. Boleh ya? Jadi maknanya pastikan kita jangan tertinggal daripada imam. Kecuali yang ada uzur, uzur lain, uzur dia ada bab lain. Ini cerita yang kita yang sihat-sihat ni, jangan tertinggal daripada imam. Jadi makmum nak bergerak bila? Panduan kita nak bergerak ikut imam ni, dia ada kaedah ni. Tuan-tuan ingat dua formula ni bila nak sembahyang berjamaah. Dua formula ni sangat penting. Kalau ingat ini, insya-Allah tuan-tuan tak akan buat silap. Pertama, bila imam bergerak, macam mana tahu imam bergerak? Bila dengar Allah, dia bergerak kan? Bila sebut Allah tu dia sedang bergerak. Bila bar, dia dah berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Dia sebut sami Allah tu imam sedang bergerak, kita jangan bergerak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Lepas dah, maka dia dah tegak dah. Sepatutnya begitulah. Jadi formula yang pertama, bila imam bergerak, makmum diam. Lihat, itu formula yang pertama. Imam bergerak, makmum diam. Yang kedua, bila imam diam, barulah makmum bergerak. Boleh ingat kan? Senang kan? Senang kan ingat tu. Ulang balik. Bila imam bergerak, makmum diam. Bila imam diam, barulah makmum bergerak. Contoh, rokok. Imam tengah bergerak. Allahu Akbar. Lepas bar, kita diam kan? Barulah bila imam bergerak. Jadi masa dia bergerak, kita jangan bergerak. Bila dah Allahu Akbar, dia diam. Barulah kita Allahu Akbar. Kan? Jadi maknanya bila imam dah diam, baru makmum bergerak. Masa imam bergerak, makmum diam. Itu kena jaga betul-betul. Sebab kalau dia sama sekali, luput pahala jemaah. Dua kali sama, batal sembahyang.